Hai, apa kabar? Baik, baik. Kalau kamu bagaimana? Bagus juga. Selamat Hari Merdeka. Semoga Indonesia lebih berjaya. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan juga. Kan sebentar lagi. Semoga Malaysia semakin maju. Malaysia sudah benar-benar merdeka kan? Ya sudah tentu. Malaysia sudah merdeka. Kalau bangsa Malaysia sudah merdeka juga? Itu juga sudah tentu. Kita merdeka dan telah menjadi negara maju. Sebab itu ramai pekerja dari Indon bekerja di Malaysia. Indon? Indonesia, maksud kamu? Ya, Indonesia, negaramu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah bicara dengan Cikgu soal konsep alam Melayu itu? Oh itu. Saya pun dimarahi oleh cikgu. Dia berkata, sebagai lelaki, saya tidak boleh kalah dalam perdebatan. Oleh itu, saya juga tidak mahu kalah lagi dengan awak. Oh, gitu ya. Kalau begitu, saya pura-pura kalah saja ya. Yang soal merdeka tadi, bangsa Malaysia apa betul sudah merdeka? Tapi bangsa yang mana ya? Bangsa Malaysia kan belum ada. Yang ada, bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa India. Mereka cuma hidup bersama-sama di Malaysia. Yang sudah merdeka yang mana? Ya, bangsa Malaysia. Oh ya, hampir terlupa. Bangsa Malaysia belum wujud lagi. Jika tidak wujud, ia tidak boleh dikatakan berdikari atau tidak. Tetapi, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, semuanya merdeka. Jadi, Malaysia sama dengan Indonesia, kedua-duanya merdeka. Dulu dijajah, kini bebas. Orang Melayu juga mempunyai tamadun yang hebat. Sebentar, Sekejap lagi, saya akan teruskan. Alam Melayu itu besar dan hebat. Kita dulu serumpun. Dulu satu, hanya dipisahkan oleh penjajah. iya, satu-satu dulu ya. Soal rumpun-rumpunan nantilah. Soal bangsa Melayu Malaysia dulu, ya. Kalau betul bangsa Melayu Malaysia sudah merdeka dan hebat. Apa buktinya? Sekarang, Malaysia telah maju dari segi ekonomi. Kami juga ada budaya dan adab. Alhamdulillah, kami terjaga. Oh, itu ya. Baiklah. Kalau akhlak terjaga, kenapa Malaysia mempunyai kasino? Ya, tetapi kasino adalah untuk orang bukan Islam. Kalau bangsa Melayu Malaysia hebat, kenapa bahasa Melayu tidak bisa jadi bahasa pemersatu? Kenapa pula bahasa Melayu tidak menjadi bahasa pengantar atau bahasa ilmu di universitas? Mereka malah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga penting untuk mencari kerja, untuk memajukan ekonomi negara. Universiti di Malaysia penuh dengan pelajar asing kerana universiti kami berbahasa Inggeris. Sekarang, mengenai bahasa Melayu, kita akan terus memartabatkannya di Malaysia. Tapi penutur bahasa Melayu ramai pula. Bahasa Indonesia pun berasal dari bahasa Melayu. Tamadun Melayu itu hebat. Ada di Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand. Mahawangsa Melayu memang hebat. Sriwijaya, Gunung Padang, Borobudur, luar biasa. Iyalah, tamadun Melayu hebat. Alam Melayu hebat. Melayu Mahawangsa luar biasa. Kalau ilusi itu membuat kamu senang dan bahagia, tidak apa-apa. Saya sudah capek menjelaskan, kalau hal itu hanya dongeng. Hanya ilusi atau nostalgia. Konsep alam Melayu yang luas itu sebetulnya tidak ada. Yang ada, ya Indonesia. Nusantara milik bangsa Indonesia. Kalau Melayu di Malaysia hebat, seharusnya Candi Borobudur ada di Semenanjung Malaya. Seharusnya Prasasti Sriwijaya ada di Semenanjung atau di ujung Medini. Jangan macam tu. Dahulu, Malaysia dan Indonesia belum wujud. Kami satu rumpun. Kalau prinsipnya begitu, ketika negara belum wujud, ambil saja Borobudur, bawa tuh ke Semenanjung Melayu. Ambil juga tembok Cina. Katanya, orang Melayu zaman dulu sering ke Cina. Dulu negara Cina juga belum wujud. Jadi tembok Cina bisa dimiliki kaum Melayu. Ambil pula itu, benua Australia. Dulu negara Australia belum wujud. Kalau kata dongeng,
orang Melayu kan pernah berenang atau naik perahu ke benua Australia pada zaman dahulu kala. Wah, geram, ya. Marah ya. Bersabarlah. Saya sendiri tidak tahu sangat bagaimana profesor kami membuat konsep alam Melayu. Kami belajar semasa kami di sekolah. Yang penting dapat nilai. Selesai sekolah. Tak payah fikir dalam-dalam macam tu. Jika kita tidak dapat memiliki alam Melayu yang luas, apakah yang akan terjadi seterusnya? Apa yang kami banggakan? Wah, aku jadi bingung menjelaskannya. Begini, sebaiknya konsep alam Melayu, lupakan dulu. Bikin pusing. Karena memang cuma dongeng. Nah, sekarang kan mau hari kemerdekaan Malaysia. Pikirkan bangsa Malaysia lagi. Apa yang perlu kami fikirkan semula? Kami telah merdeka. Negara kami sudah maju. Malaysia mungkin sudah maju, hebat. Tapi negara yang wajar, di negara itu terdapat satu bangsa. Bukan beberapa bangsa sekedar hidup bersama, kumpul bersama. Bukan seperti itu yang lumrah. Sebaiknya, menjadi satu bangsa. Bangsa Malaysia. Oh, itu maksudnya. Pada masa lalu, benda itu telah difikirkan. Itu pembinaan bangsa. Pada masa lalu, sudah ada wawasan 2020 pada masa Tun Mahathir Mohamad. Pada tahun 1991. Benda itu pernah dikempen. Tetapi segera terlupa. Politik di Malaysia hanya memikirkan kaum masing-masing. Kaum Cina, India, kaum Melayu. Parti kami memperjuangkan kaum. Bergaduh pun soal kaum. Nah, itu dia. Malaysia sudah diberi hadiah kemerdekaan oleh Inggris. Tapi bangsa-bangsa di Malaysia belum mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Bangsa Melayu telah merdeka. Mempunyai hak istimewa juga. Iya, betul. Bangsa Melayu istimewa. Tapi maksud saya, bangsa Melayu juga belum merdeka dari feodalisme. Belum merdeka dari mitos dan dongeng. Bangsa Melayu juga belum merdeka dari rasa takut tergeser kaum Cina dan India. Hal ini karena tidak ada penyatuan satu bangsa tadi. Wah, saya tidak faham. Mungkin, kerana saya berada di dalam Malaysia, jadi tidak sedar. Nanti saya berbual dengan Pak Cik yang cerdik pandai, betulkah bangsa-bangsa di Malaysia ini belum merdeka sepenuhnya? Tetapi, saya akui, bangsa Malaysia sendiri masih belum wujud. Kalau bangsa Malaysia belum wujud, jangan tanya sama saya, adakah bangsa Malaysia sudah merdeka atau tidak? Melayu adalah bangsa yang hebat. Betul, Melayu bangsa yang besar, tapi itu hanya ilusi. Konsep alam Melayu itu dongeng untuk menutupi kegagalan kaum Melayu memimpin bangsa-bangsa di Malaysia. Bangsa Cina, India, Dayak dan seterusnya tentu belum merasa merdeka, karena tak ada persamaan hak. Seharusnya wawasan 2020 dihidupkan lagi, dijadikan wawasan tahun berapa begitu. Biar ada harapan. Seharusnya begitu, ada rancangan untuk masa depan. Tapi ngomong-ngomong, wawasan itu dari berasal bahasa Indonesia, dari bahasa Jawa itu. Wah, tak kisahlah. Itu perkataan kami pinjam sebentar sahaja. Nanti saya nak kembalikan apabila sudah selesai. Saya nak jumpa Pak Cik dulu. Pening. Kenapa tidak ketemu cikgu lagi? Kalau jumpa cikgu, kena maki lagi. Okey. Sampai bertemu kembali. Okelah kalau begitu. Sampai jumpa lagi.